itulah dia gelagat adik cilik kita, adik Kalisha, yang sebenarnya mempunyai satu skills yang sangat-sangat bagus. Saya kira di sini adalah satu inisiatif dirinya sendiri. Sedikit berkenaan dengan beliau, ialah seorang anak yang dilahirkan normal oleh kedua-dua ibu bapanya yang OKU pendengarannya. Anda boleh bayangkan seorang anak kecil ini sejak umur yang sangat-sangat kecil sudah boleh berkomunikasi dengan ibu bapanya yang OKU pendengaran. Kita ingin mendapatkan sedikit inspirasi dan melihat bagaimana adik Kalisha sebenarnya boleh mempelajari bahasa isyarat ini. Saya perkenalkan menerusi panggilan video Puan Shazana Azri, ibu kepada Kalisha, adik Farzana Kalisha, dan juga Puan Mahizan Yusof, nenek kepada Kalisha. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga bersama dengan Siti Zubaidah Muhammad Lani, jurubahasa isyarat. Saya cuba di sini ya. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Itulah dia sedikit sebanyak dikongsikan. Saya belajar sikit semalam ya. Kita nak mulakan perbincangan kita. Kita nak tanya sedikitlah kat Puan Shazana. Kita mulakan dengan Puan Shazana dulu. Ini salah satu hubungan yang sangat-sangat hebat bersama dengan anak kecil ini. Mungkin boleh kongsikan detik pertama. Sejak umur berapakah Kalisha diajar untuk menggunakan bahasa isyarat untuk berhubung dengan Puan? Okay, Assalamualaikum. Sebenarnya saya adalah ibu muda yang berpengalaman. Sememangnya saya dilahirkan, semasa Kalisha dilahirkan, saya ada banyak melihat video-video di mana di luar negara lah, contohnya di Amerika, ada ramai di antara anak-anak yang di bawah umur 3 tahun boleh berbahasa isyarat dengan baik. Jadi saya cuba mengambil pendekatan untuk mengajar anak saya juga bahasa isyarat. Memang bukan mengambil masa yang sekejap, mengambil masa sehingga 3-4 bulan, kadang-kadang ada 8 bulan. Semasa tu ada menunjukkan bahasa isyarat seperti perasaan contoh marah, suka, sedih. Jadi biasanya untuk permulaan memang lebih kepada expression lah, mimik muka. Dan selepas itu barulah kita mulakan dengan perkataan-perkataan. Contohnya ada perkataan harimau, anjing. Jadi ada suara, mimik muka dan juga isyarat yang disampaikan. Ada perkataan-perkataan seperti gajah, kucing dan sebagainya. Jadi saya memang mengajar anak saya menunjukkan dia buku, gambar, dan bila kami keluar berjalan-jalan nampak burung, saya akan tunjuk ini isyarat untuk burung. Jadi ini isyarat untuk macam-macam lah contoh binatang kan. Dan makanan juga seperti daging, ikan. Jadi Kalisha ni memang anak yang suka belajar dan banyak bertanya. Jadi umur yang pertama adalah seawal 1 tahun. Wow, seawal 1 tahun. Bahasa isyarat dahulu, bahasa isyarat dan selepas tu bahasa-bahasa. Okay. Saya tak nak bayangkan bahasa isyarat dipelajari dulu oleh adik Kalisha seawal usia 1 tahun sebelum pelajari bahasa Melayu atau bahasa percakapan kita. Mungkin nak kongsikan sedikit, apakah antara yang dibantu oleh Kalisha sendiri untuk membantu Puan dan juga suami Puan? Mungkin bagi tahu ada orang datang rumah ke ataupun adik menangis ke dan sebagainya. Adakah Kalisha membantu Puan dalam cara itu? Ya memang betul. Kadang-kadang memang Kalisha memang banyak membantu untuk memberi meminjam telinga kepada kami lah. Contohnya kalau ada orang datang, dia kata mama ada orang datang, dia tolong untuk, ataupun adik menangis, dia akan tepuk saya, mama adik menangis. Dia banyak meminjamkan telinga kepada saya lah. Okey, hebat adik Kalisha ni. Saya nak tanyakan soalan kepada neneknya jugalah, Puan Mahizan. Tapi sebelum tu saya nak tengok dulu, adik Kalisha ni boleh ajar aunty tak? A sampai Z, ABC, A sampai Z dalam bahasa isyarat. Buat A sampai Z. Soalan dia segar. Malu. Alah, isyarat kan?
Oh, no. Okey, tak apa, tak Dia apa. memang Dia tengah penyekan warm up orangnya. lagi, tengah warm up lagi. Okey, baik Puan Mahizan, melihat sendiri perkembangan anak puan, cucu puan kan dari tahun ke tahun mereka semakin akrab. Kalisha pula semakin yalah berdikari boleh membuat segala hubungan ini. Bagaimana pengalamannya sebagai puan yang melihat perkembangannya? Okey, terima kasih ya. Okey, saya melihatkan Kalisha ni daripada kecil, daripada umur dia 1 tahun, agaknya dia tengok mak ayah dia berbahasa isyarat, jadi menimbulkan minat pada dia. Jadi saya tengok dia setiap hari dia akan cuba ambil huruf-huruf perkataan yang kecil, yang macam A, B, C, dia cuba belajar dengan mak dia. Kemudian kita tengok buku binatang, masa tu ingat dalam umur setahun lebih rasanya. Dia ambil buku animals, lepas tu dia tunjukkan animals ni, okey macam mana cara animals ni. Okey, lepas tu macam mana kalau ada barang-barang macam kerusi ke meja ke, dia akan tanya pada ibu dia macam mana cara buat ni. Jadi dia macam dia memang memahami yang ibu dan ayahnya memang tidak mendengar. Jadi dia tidak mendengar. Jadi dia macam terima hakikat dia. Sebab bila dengan mak ayah dia, saya tengok dia tak bercakap. Dia hanya bahasa isyarat. Tapi bila dengan saya, dengan datuk dia bercakap. Jadi maknanya dia tahu environment tu. Maknanya ada kekurangan pada ibu dan ayah dia. Dan dia cepat belajar. Bijak Kalisha ni sebenarnya. Kita sangat-sangat meraihkan lah. Tapi kita nak tanya, betul. Kita tanya kepada Puan Siti Zubaidah, bukan saja seorang juru isyarat tapi juga sahabat kepada Puan Syazana kan. Saya melihat tadi dengan pergerakannya sangat pantas dan sangat memang Puan memang dah terbiasa dengan menterjemah bahasa isyarat ni ya Puan. Puan Siti Zubaidah. Assalamualaikum. Saya memang kawan lama lah daripada Syazana dan memang saya bekerja sebagai seorang juru bahasa isyarat. Baik. Dah lebih 20 tahun lah bersama dengan komuniti Pekak. Wow. Adakah ini sesuatu yang sukar untuk dipelajari? Sejujurnya lah, memang kita perlukan usaha, effort dan sebagainya. Tapi adakah ini sesuatu yang agak sukar untuk dipelajari bahasa isyarat ini? Okey, bahasa isyarat ni sama seperti bahasa lain. Maknanya kita perlu effort, kita perlu buat latihan dan kalau kita belajar bahasa isyarat memang kita perlu praktis lah. Kita tak boleh segan untuk jumpa dengan orang Pekak dan communicate dengan menggunakan bahasa isyarat. Itu sajalah memang perlukan full effort. Baik, bagi penonton di rumah juga, sekiranya kita ingin refresh balik memori kita. Sebenarnya Puan Syazana dan juga kembarnya pernah kita bawakan di Malaysia hari ini pada tahun 2014, dihostkan oleh rakan setugas saya sendiri Ali Iskandar, dan ini antara momen yang pernah kita raikan Puan Syazana, kembar OKU yang cukup cemerlang sekali dalam pembelajarannya. Mungkin saya tanyakan kepada Puan Syazana sekali lagi, kan bagaimana perasaannya dengan kejayaan dulu dan kini melihat anak si Kalisha pun turut serta mampu untuk mempelajari bahasa isyarat dan membanggakan diri Puan sendiri. Ya, sememangnya saya berasa amat bangga dan saya ada belajar di UiTM sebelum ini dan apa subjek yang saya ambil itu adalah memang subjek yang saya minati dan saya adalah pelukis grafik dan grafik adalah satu minat saya yang sangat saya minati sejak kecil lagi. Jadi ini mendapat sokongan daripada ibu bapa saya dan apabila saya mempunyai anak, jadi saya tidak berhenti di situ saja. Saya masih meneruskan karya saya di samping saya mengajar anak. Saya juga ada membuat grafik-grafik dan daripada situ saya tidak bekerja sepenuh masa. Saya hanya seorang suri rumah, menjaga anak sepenuh masa dan saya mempunyai bisnes saya sendiri, iaitu saya ada bisnes review dan iaitu bouquet, membuat bouquet untuk sebagai hadiah.
Sebagai seorang ibu juga saya sangat banggakan dengan pencapaian Puan Syazana. Banyak perkara yang boleh dilakukan dan tidak dibataskan oleh kekurangan pendengaran dan sebagainya. Mungkin saya nak tanyakan sedikit kepada Puan Mahizan ya. Puan Mahizan juga antara mereka yang memuat naik video-video Kalisha di media sosial. Betul ke Puan? Ya, betul. Betul. Bagaimana respon Ya, ada orang juga. ramai melihat gelagat Kalisha, betapa hebatnya dia mampu untuk berhubung, memberikan pesanan. Bagaimana perkongsian orang ramai melihat? Itulah dia memang dia semangat dia nak belajar tu untuk bahasa isyarat tu. Kadang-kadang tu saya pun kalah dengan dia. Sebab dia lebih tahu agaknya anak kecil kan dia lebih orang kata cepat ingat. Jadi macam dia pernah juga kalau macam ada perayaan apa-apa, contohnya kalau hari guru ataupun ada hari kebangsaan, dia akan buat ini, akan adakan dia inisiatif dia akan mengadakan satu video klip khas untuk nak kata nak menyambut hari kebangsaan. Kemudian katalah untuk nak menyambut hari guru, dia ada video klip dia buat bahasa isyarat. Dia tujuannya supaya dia kata supaya kita yang normal ni pun boleh belajar sama. Contohnya macam lagu kebangsaan, dia ada buat jugalah video klip lagu kebangsaan. Jadi itulah antara dia. Astagfirullahalazim, dia ada buat video klip. Dia niat dia satulah, dia nak minta semua yang kita yang normal ni sama-sama mengetahui bahasa isyarat. Alhamdulillah, bagus adik Kalisha ni. Adik Kalisha dah warm up ke belum nak ajar aunty ABC menggunakan bahasa isyarat? Boleh tak? ABC. Please Kalisha. Dia mamai lagi. Dia mamai lagi. Yalah, pagi-pagi ni kan. Yalah. Kesiannya. Tak apa. Tapi dia memang cakap. Dia memang cakap. Kita dah melihat video-videonya pun saya sangat teruja melihat keterujaan adik Kalisha. Bagi Puan Syazana sendiri mempunyai bisnes pembuatan penggubahan bunga dan sebagainya kan. Dan pada masa yang sama juga mengajar anak Puan sendiri menggunakan bahasa isyarat dan sebagainya. Adakah masa Puan itu agak sukar untuk diuruskan sedikit sebanyak? Juga sebagai seorang suri rumah, saya faham betapa susahnya tanggungjawab itu. Ya, memang tanggungjawab tu memang banyak. Tapi memang untuk bisnes tu memang ada order lah. Setiap kali ada order saya akan buat pada waktu malam ketika anak dah tidur. Jadi pagi, siang tu memang saya akan menguruskan rumah tangga, melayan anak, memasak dan sebagainya. Jadi untuk bisnes tu hanya waktu malam di mana tiada gangguan dengan anak-anak lah. Dan sebab waktu siang tu saya perlukan masa dengan mereka untuk berborak. Sebab itu penting kerana akan menghubungkan komunikasi saya dengan anak saya. Jadi saya tak nak buang masa mereka dengan bisnes tapi mengabaikan mereka. Sebab bisnes tapi itu bukan secara sepenuh masa. Cuma bila ada order saya akan buat. Biasanya saya akan limitkan 2 jam. Kadang-kadang nenek ada jagalah kalau ada rushing untuk order yang nak perlu dihantarkan. Baik, Puan Syazana, antara momen yang tak boleh dilupakan bersama dengan adik Kalisha ni, dia dah membesar sejak kecil, umur 1 tahun sehingga sekarang dan semakin akrab lagi, satu hubungan yang sangat luar biasa. Adik Kalisha mampu untuk belajar bahasa isyarat demi berhubung dengan Puan. Terdapatkah antara momen yang boleh dikongsikan bersama kita yang tak boleh dilupakan, Puan? Seingat saya kenangan paling indah lah bersama Kalisha masa beliau berumur 1 tahun. Dia saya agak teruja dengan kecomelan dan mimik muka Kalisha semasa berisyarat. Dan apabila buat abjad jari kan ABC, memang untuk kanak-kanak pergerakan tangan jari tu belum lagi
betul-betul tepatlah dengan isyarat yang nak. Tapi dia cuba walaupun silap, dia gelak, jadi kami sama-sama ketawa semasa membuat kesilapan membuat bahasa isyarat. Tapi itu adalah satu cabaran lah bagi ibu bapa yang peka, sebab kita nak anak kita faham apa yang kita nak katakan. Dan selepas itu juga macam saya ingin menerangkan kepada beliau bahawa ibu dan ayah tak boleh cakap. Jadi di luar sana ramai orang yang boleh bercakap, ibu perlukan bantuan. Jadi saya tak nak abaikan dia. Memang saya rasa ini adalah satu education yang penting semasa di rumah untuk mengajar, sebab bila berada di luar berbagai bahasa yang Kalisha akan dengar. Jadi saya rasa perhubungan saya dengan anak saya istimewa, dan perhubungan anak saya dengan orang luar pun sama ada. Jadi setiap hari saya akan mengajar sesuatu perkara yang baru. Ya, jadi memang bukan senanglah untuk saya sebagai parents yang peka mengajar anak yang bukan peka ni. Dan pengalaman saya semasa lahirkan Kalisha juga, anak yang ketiga, melahirkan anak yang ketiga, itulah pengalaman yang paling saya tak dapat lupakan sebab COVID-19 kan. Jadi nurse semua pakai mask semasa saya di labor room. Jadi saya tak dapat bayangkan saya kena buat apa masa tu. Saya berbahasa isyarat, mereka tak faham. Dan apabila saya nak tengok doktor, nak tengok nurse pun saya tak faham pun apa. Jadi itu satu cabaran yang besar lah semasa COVID-19, semasa saya melahirkan anak yang ketiga. Saya faham. Jadi tapi saya rasa, saya cakap saya sakit masa tu pun macam tak ada interaksi bersama para doktor dan nurse. Itu satu kesusahan yang saya rasa semasa berada di pandemik lah. Dan selepas saya lahirkan anak, lepas itu para doktor dan para nurse berminat pula nak belajar bahasa isyarat dengan saya. Alhamdulillah. Kita nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami, memberikan inspirasi yang saya kira sangat-sangat hebat sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, sebagai seorang anak yang cukup cekal. Terima kasih kita ucapkan, dan kita mendoakan bagi Puan Syazana sebentar saja lagi akan mendapatkan vaksin tengah hari nanti. Kita doakan yang terbaik, semoga dipermudahkan, lancar semuanya, dan kita ucapkan terima kasih kepada kalian. Terima kasih. Okey. Terima kasih.